Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berkenalan dengan pengenalan, saya ingin menunjukkan infografik tentang kertas kerja kami, iaitu nilai estetika dalam pelbagai agama dan budaya Malaysia. Dalam infografik ini, kami telah menyeluruhkan tentang budaya dan agama yang ada di Malaysia, antaranya budaya Cina, Melayu, India dan Jepun. Seterusnya, kami juga meringkaskan tentang kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia, antaranya agama Islam, Hindu dan Buddha. Sebelum itu, kami ingin mempaparkan sebuah video tentang kewujudan kepelbagaian bangsa, budaya dan agama yang berada di Malaysia. Untuk mengetahui lebih lanjut, terdapat QR code yang kami sediakan bagi sesiapa yang ingin mendalami tentang kepelbagaian seni, budaya dan warisan yang berada di Malaysia. Selamat Hari Raya, Pak. Minta maaf, Pak. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Susanti. Waalaikumsalam. Selamat Hari Lebaran, Opa. Selamat Raya. Ini dari ibu saya. Wah. Terima kasih, Susanti. Sedapnya. Ini kue risoles. Yang ini kue. Assalamualaikum. Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Masuk-masuk. Selamat raya, Ipin. Selamat raya, Ipin. Selamat Raya, Pak. Boleh? Terus. Hah? Niko! Hai, Niko! Kenapa kita jumpa? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Hai，我的名字叫美美，这是我们大家的故事。嗨，恭喜发财，bahagian satu. Bajai! Hai! 2, 3, biji 5. Baju kamu banyak silau. Memang sakit mataku. Apa pula? Cantik kan? Cantik tapi tak ong. Kenapa tak pakai merah? Warna emas ong apa? Kan, Mimi? Banyak ong. Merah ong, emas lagi ong. Saya suka, saya suka. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Saya tak suka mail. Aku juga. Mari makan. Wah, banyaknya makanan. Mari. Tumpah makan. Ipin. Sini. Sedapnya. Wah. Makan besar. Yeay, sudah datang. Mari. Tak kupas? Boleh makan ke? Boleh. Banyak ong. Tak mau bagi saya. TV ke tu? Ada muruku, ada halwa, ada jelebi, ada anti rasa, ada banyak lagi. Roti cari chapati, nasi penny kari kambing, ini saja semua ada. Di Bali. Banyak ni makanan. Pastilah, nama bos. Di Bali, ini ya di Bali, bahasakan. Di Bali, ini ya di Bali, bahasakan. La 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 la. Di Bali, bahasakan. Di Bali, ini ya di Bali, bahasakan. La 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 la. Di Bali, bahasakan. Mari kawan-kawan kau keluarga, jemput datang ke rumah untuk jamu selera. Bermacam-macam makanan, semua sudah siap terhidang. Makanlah makan sampai kenyang, sampai semua hati senang. Ayo. Nilai estetika dapat ditafsirkan sebagai falsafah berkaitan dengan keindahan yang dapat dicari dalam sesuatu karya seni yang dihasilkan oleh para seniman. Aspek nilai estetika ini sangat mengutamakan perihal keindahan sebagai perkara yang paling utama dan dititikberatkan dalam bidang kesenian. Nilai estetika juga dapat dilihat dari berbagai elemen seperti warna, bentuk dan motif seni itu sendiri.
Nilai estetika ini sangat penting dalam bidang kesenian kerana ianya dapat membantu manusia untuk memahami dan menghayati keindahan karya seni yang dihasilkan. Dengan wujudnya keterlibatan seni dalam hal budaya dan agama, nilai estetika memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan mesej tersirat yang ingin disampaikan oleh seniman kepada para penonton. Malah, ia juga dapat membantu para penonton untuk lebih menghayati keindahan seni budaya dan seni agama. Hal ini membuatkan para penonton untuk merasa lebih dekat dengan sesuatu budaya atau agama itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Afamir Anwar dan siri ID saya 2023388397. Dan saya akan teruskan pembincangan dengan nilai estetika dalam budaya dalam agama dulu. Jadi nilai estetika dalam agama ni dia berfungsi sebagai satu pegangan dalam setiap agama tu sendiri yang membantu pengganut agama-agama tersebut untuk menghormati kewujudan Tuhan mereka masing-masing. Benda ni berlaku adalah sebab untuk meningkatkan semangat spiritual penganut agama tu sendirilah. So apabila penganut agama ni punya semangat spiritual mereka, mereka ni meningkat, mereka akan sentiasa berasa diri mereka ni lebih dekat dengan Tuhan mereka sendiri. So sebagai contoh, kita ambil agama Islam dulu lah. Agama Islam, nilai estetika ni dianggap sebagai satu konsep yang mana keindahan dalam seni itu harus disalurkan mengikut syariat Islam sendiri, supaya penonton yang tengok seni Islam ni dia berasa dekat diri dengan Tuhan. Kalau orang agama Islam dengan Allah SWT lah. Kalau next kita ada agama Buddha. So untuk agama Buddha ni dia mendefinisikan keindahan ni merujuk kepada fungsi hati, yang mana ajaran Buddha ni dia mengajak pengganut dia untuk sentiasa mengawal nafsu diri mereka, supaya mereka dapat memuliakan hati mereka dan sedar yang diri mereka ni hanyalah hamba yang kerdil dan hina, macam tu. So last kali kita ada Hindu lah. Dalam Hindu ni dia nilai estetika tu dianggap sebagai satu perkara yang tak dapat dikaji atau diukur. Maksudnya keindahan tu sendirilah tak dapat diukur atau tak dapat dikaji dengan tepat, yang tak dapat distandardizekan mengikut pahaman mana-mana. Sebab pada mereka dalam agama Hindu ni, nilai keindahan sesuatu seni tu bergantung kepada macam mana pendapat pemerhati tu sendiri. Next kita ada nilai estetika dalam budaya. So nilai estetika dalam budaya ni ada elemen yang mengajar manusia untuk mendalami dan menghormati sejarah dan tradisi sesuatu budaya itu sendiri. Dan dia menjadikan manusia tu lebih kaya dengan pengalaman dalam dunia yang kita kata penuh dengan pandangan yang unik lah. So first kali kita tengok dalam budaya Cina dulu. So dalam budaya Cina ni nilai estetika tu dia ada banyak sebenarnya, tapi satu falsafah yang sering diikuti oleh orang Cina adalah falsafah daripada ajaran Taoism. Taoism ni adalah falsafah yang mana dia merujuk nilai estetika ni untuk memahami dan menerapkan unsur alam dalam karya seni. Dan karya seni dia ni disebut sebagai konon. Next kita ada Melayu. So budaya orang Melayu ni kalau kita kata orang Melayu sangatlah menitik beratkan nilai estetika dalam seni itu sendiri. Sebagai contoh kita tengok seni tari dengan seni lagu orang Melayu sangat-sangatlah penuh dengan nilai estetika, sebab kita ada banyak sangat nilai masuk-masuk tersirat dalam setiap tarian dan lagu-lagu yang dicipta. And benda ni berlaku sebab bukan inspirasi tapi adaptasi daripada budaya India Buddha yang ada semasa zaman Islam, sebelum Islam datang ke tanah Melayu. And next ada India. Dalam masyarakat India, nilai estetika ni ditakdirkan sebagai kemampuan seniman untuk sentuh perasaan penonton melalui karya. Dan karya seni India ni dia bercampur bau sebab hasil daripada pencampuran agama dan budaya yang sering bertukar-tukar sepanjang zaman sewaktu India sedang berkembang. Dan last kali kita ada budaya Jepun lah. Budaya Jepun ni mereka mentakdirkan nilai estetika tu sebagai mencari keindahan dalam ketidaksempurnaan. Sebagai contoh budaya Jepun yang kita dapat tengok lah, yang memang dia menerapkan maksud nilai estetika ni adalah kintsugi, iaitu seni dalam pembagian keretakan dekat mangkuk ataupun pasu yang pecah. So dekat sini mereka akan masukkan emas dalam kawasan letak untuk menjadikan sesuatu yang letak tu
cantik balik. So dekat situ saja penerangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Intan Zahira binti Muhammad Hanafiah dan saya akan bentangkan tentang kesan nilai estetika pada masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Baik, nilai-nilai estetika yang ada pada pelbagai bangsa dan agama telah banyak memberi kesan kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Antaranya, kita boleh dilihat dari segi pakaian, pemakanan dan karya seni yang ada di Malaysia sekarang. Antara kesan terbesar dari nilai estetika yang boleh dilihat di Malaysia sekarang adalah dari segi pemakanan. Malaysia sangat popular kerana makanannya. Nilai estetika dalam makanan boleh dikaitkan dengan keenakan dan keharmonian serta makanan. Contoh yang kita boleh lihat sekarang adalah dari kaum India. Kaum India sangat bangga dengan makanan mereka. Hasilnya sekarang kita dapat menikmati makanan-makanan India seperti thosai dan chapati. Dan makanan ini sangat popular dan boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya adalah nilai estetika yang ada dari segi pemakaian. Setiap bangsa dan agama mempunyai ciri-ciri keunikan dalam pakaian mereka yang tersendiri. Dengan wujudnya masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai fashion dapat dikembangkan di Malaysia. Contoh yang kita boleh lihat adalah contoh kebaya nyonya dari kaum Baba Nyonya. Kaum Baba Nyonya merupakan kaum di mana keturunan Melayu dan keturunan Cina bergabung. Kebaya nyonya merupakan gabungan daripada kebaya Melayu dan ciri-ciri khas Cina. Antara contoh yang boleh dilihat adalah kebaya Melayu lebih mementingkan kesederhanaan dan dipakai dan baju dan kain dipakai sedondon. Manakala kebaya nyonya, kebaya mereka dipenuhi oleh manik-manik dan hiasan kerana kaum Cina mementingkan kemewahan. Malah manik-manik itu juga kebanyakannya dibawa oleh pedagang Cina pada zaman dahulu. Kebaya nyonya juga dilengkapi dengan kain batik untuk menunjukkan campuran antara Melayu dan Cina. Seterusnya, kesan yang dapat dilihat adalah dari segi karya seni. Nilai estetika sangat berkait rapat dengan karya seni yang dihasilkan oleh para seniman dari mana-mana agama dan bangsa. Kerana dengan wujudnya pelbagai agama dan bangsa di Malaysia, para seniman mendapat inspirasi untuk menghasilkan karya seni yang menarik. Contoh boleh dilihat adalah dari karya seni kendi. Kendi merupakan bekas air yang digunakan oleh agama Hindu-Buddha untuk acara keagamaan mereka. Namun setelah dibawa ke tanah Melayu, kendi telah dijadikan sebagai bekas air semata-mata tanpa memikirkan tentang nilai-nilai keagamaan. Ini merupakan contoh-contoh antara kesan nilai estetika pelbagai agama dan bangsa yang ada di Malaysia. Pertama sekali kita boleh melihat gambar kendi. Kendi yang berada di sini adalah kendi dari kaum Cina, di mana ia boleh dilihat daripada warna yang cerah dan pelbagai dan teknik karya seni iaitu teknik glazing. Seterusnya adalah dari segi pemakanan iaitu makanan kaum India seperti thosai, chapati. Dan yang akhir sekali merupakan nilai estetika dari segi pemakaian iaitu pakaian kebaya nyonya. Dari pakaian ini kita boleh melihat bahawa mereka memakai kebaya yang dipenuhi dengan manik-manik dan corak-corak dari kaum Cina. Malah mereka melengkapi kebaya mereka dengan kain batik. Baik, itu sahaja dari saya. Tarian ini menampilkan kepelbagaian tarian tradisi mewakili kaum utama di Malaysia, Melayu, Cina, India, orang asli, serta Sabah dan Sarawak. Budaya kita kami semakan. Hari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Ahmad Sofi dan saya akan membentangkan tentang kepentingan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia dalam menyamai nilai-nilai estetika. Malaysia ialah sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian kaum, bahasa, agama, seni, budaya dan sebagainya. Malaysia juga terkenal sebagai sebuah negara yang multicultural atau multiculture di mana sifat-sifat majmuk yang terdapat dalam kalangan masyarakat adalah sangat luas dan besar, merangkumi nilai-nilai estetika tersendiri. Perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam menyamai nilai-nilai estetika. Dan estetika itu sendiri merujuk kepada keindahan dan apresiasi terhadap seni, rupa serta keindahan dalam kehidupan seharian. Oleh dengan itu, perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia adalah sangat penting untuk memainkan peranan dalam memastikan nilai-nilai estetika itu akan kekal utuh dalam diri masyarakat. Kepentingan perpaduan masyarakat di Malaysia dalam menyamai nilai-nilai estetika yang pertama ialah memupuk kreativiti dan inovasi. Melalui perpaduan masyarakat yang kaya dan dengan budaya, tradisi, warisan seni, ia akan tercipta suasana yang memupuk kreativiti dan inovasi. Interaksi antara budaya-budaya juga yang berbeza merupakan salah satu indikasi perpaduan yang dapat tercipta dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, interaksi antara budaya yang berbeza akan membawa kepada pertukaran gagasan serta inspirasi dan akan melahirkan karya seni yang unik serta bervariasi. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah perpaduan masyarakat di Malaysia dapat memelihara warisan budaya. Perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia ia akan memainkan peranan yang penting dalam memelihara serta melestarikan warisan budaya. Melalui kerjasama antara masyarakat yang pelbagai, tradisi dan seni warisan akan dipelihara serta dilestarikan bagi generasi kelak. Oleh itu, nilai-nilai estetika yang diwariskan dari generasi terdahulu tetap terus hidup dan tidak akan ditelan zaman serta akan masih relevan dalam kehidupan masa ini. Kepentingan yang terakhir ialah perkembangan jati diri budaya, iaitu masyarakat akan mendapat lebih banyak peluang dalam mengeksplorasi dan mengembangkan lagi jati diri mereka dari segi budaya mereka tersendiri. Dan perkara ini sedikit sebanyak akan memberi ruang untuk mengembangkan kreativiti masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan karya seni yang mencerminkan identiti tersendiri. Oleh itu, masyarakat majmuk akan membantu memperkukuh keindahan serta keunikan nilai-nilai estetika serta budaya yang ada di Malaysia. Terima kasih
Kesimpulannya, pembentukan daripada pelbagai bangsa dan agama yang ada di Malaysia telah menjadikan Malaysia sebagai negara yang kaya dengan seni budaya dan nilai-nilai murni. Berdasarkan kajian yang telah kami buat, kami dapati bahawa masyarakat Malaysia mempunyai nilai estetika yang tinggi, nilai estetika yang diperolehi daripada pelbagai tamadun termasuklah tamadun Melayu, India dan Cina, yang dapat dilihat melalui kesastraan, kebudayaan dan kesenian Malaysia pada masa ini. Ia mempunyai kehebatan dan keunikan yang tersendiri. Justru itu, Jabatan Perbincangan tentang nilai estetika dalam bangsa di Malaysia tercermin dalam keindahan alam, seni rupa dan juga kesenian tradisional serta pengaruh agama. Ini mencerminkan kekayaan budaya dan warisan yang dihargai dalam masyarakat majmuk Malaysia. Secara keseluruhannya, pengaruh nilai estetika dalam pelbagai agama dan bahasa telah menjadikan Malaysia sebagai negara yang memiliki perpaduan yang kuat antara pelbagai lapisan kaum masyarakat. Oleh hal yang demikian, perpaduan di Malaysia merupakan kelebihan yang dicapai kerana penerapan nilai estetika pelbagai agama dan bangsa yang ada di Malaysia.